Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam segmen Sembang Bola pada kali ini, kita ada 3 topik yang kita nak bincangkan apa yang jadi dalam bola sepak untuk minggu ni. Tapi bagi aku video ni agak panas sikit. Bukan sikit lah, tapi aku rasa banyak. Sebab dalam video kali ini kita ada 2 topik yang kita bincangkan berkenaan bola sepak dalam Malaysia, satu berkenaan bola sepak dekat Eropah. Dan disclaimer awal-awal, ni bukan rekaan cerita daripada Pala Bola Studio sendiri. Ni Pala Bola Studio just ulaskan apa yang dah jadi je, dan ni adalah pendapat peribadi. So, antara topik yang kita nak bincangkan adalah Xabi Alonso. Dia ni akan stay dekat pasukan Leverkusen dan reject tawaran daripada pasukan Liverpool dan juga pasukan Bayern Munich. Dan kemungkinan dia reject 2 tawaran ni adalah disebabkan dia nak join pasukan Real Madrid. Yang kedua adalah pembulian dalam bola sepak, yang mana dia dedahkan situasi yang sebenar yang berlaku sebagai seorang profesional footballer yang dibuli oleh teammate-teammate dia sendiri. Yang ketiga adalah surat layang yang berkaitan dengan FAM. So, jom kita mulakan dengan topik yang paling ringan dulu, iaitu Xabi Alonso akan stay dengan pasukan Leverkusen dan reject tawaran pasukan Liverpool dan juga pasukan Bayern Munich. Macam kita tahu, pasukan Liverpool dan juga pasukan Bayern Munich memang mereka perlukan manager baru tau. Sebab apa? Sebab Liverpool ni walaupun mereka tengah perform, mereka akan kehilangan Klopp pada musim panas nanti. Dan Bayern pula mereka tengah tak perform lah ni, dan memang confirm mereka akan gantikan Thomas Tuchel. Tapi tak tahu siapa nak ganti. So, lah ni jadi rebutan lah untuk Xabi Alonso antara pasukan Liverpool dan juga pasukan Bayern Munich. Personally, kalau aku jadi Xabi Alonso, kalau antara Liverpool dan juga pasukan Bayern Munich, mungkin aku akan pilih pasukan Bayern. Dan mungkin future baru aku akan pindah ke pasukan Liverpool. Sebab macam kita tahu, untuk bersaing dalam EPL, hang ni kena berhadapan dengan pressure yang cukup tinggi. Bukanlah aku nak kata Xabi Alonso ni tak boleh cope dengan pressure yang tinggi. Tapi contohlah, kalau dia dekat pasukan Leverkusen dia berjaya, tiba-tiba dia pergi pasukan Liverpool, prestasi flop dia dekat pasukan Liverpool ni akan membuatkan CV dia memang nampak buruk lah mat. Dia lebih kurang macam tengok Graham Potter. Graham Potter dia sukses dengan pasukan Brighton, tapi main dekat Chelsea jadi hoax. Orang terus yang anggap dia ni manager yang buruk. Ada lagi contoh macam David Moyes, berjaya bawa pasukan Everton untuk bersaing dekat mid table, dan ni pun bersaing dengan pasukan West Ham, tapi disebabkan kegagalan dia dekat pasukan Manchester United, orang still anggap dia sebagai seorang manager yang buruk. So, aku rasa kalau aku jadi Xabi Alonso, aku akan pilih pasukan Bayern Munich, bina karier dekat situ, cuba hadap pressure dekat pasukan Bayern dulu, dan lepas tu barulah pergi ke pasukan Liverpool. Tapi Xabi Alonso mungkin akan pilih pasukan Bayern ataupun Liverpool kalau tak ada tawaran daripada pasukan Real Madrid. Jujur lah mat, mana-mana orang lah ni susah betul lah nak tolak tawaran pasukan Real Madrid. Yang Real Madrid gunakan benda tu sebagai advantage. Hang boleh tengok Real Madrid memang gunakan power depa lah sebagai pasukan besar dalam 2-3 tahun kebelakangan ni. Dulu-dulu tak ada nampak sangat depa gunakan, tapi lah ni hang boleh tengok mat, Real Madrid memang gunakan kuasa depa. Contoh, kalau depa nak dapatkan certain player tu, depa tak perlu bayar. Depa boleh tunggu pemain tu habis kontrak, dan pemain tu pun rela juga untuk tunggu habis kontrak untuk join pasukan Real Madrid. Contohlah ni kita ada 2 player macam Kylian Mbappe dan juga Alphonso Davies. Dan lah ni kita ada seorang manager pula, iaitu Xabi Alonso. Yang mana aku rasa memang Real Madrid untuk masalah, dan tu adalah benda yang bagus bila ni jadi kelab bola sepak yang hebat. Lagi-lagi kelab bola sepak paling hebat dekat dunia. Dan kebetulan pula kalau Ancelotti kontrak dia akan habis nanti, tak silap aku dalam 2 tahun lagi kot, 2026. So, lah ni plan dia Xabi Alonso nak stay dekat pasukan Leverkusen dan nak join pasukan Real Madrid nanti bila dia ready. Tapi aku rasa kalau dia pilih untuk join pasukan Real Madrid, aku rasa tu memang satu langkah memang jauh gila lah. Daripada latih pasukan Leverkusen, tiba-tiba latih pasukan Real Madrid. Aku harapkan dia tak terkejut lah. Dan aku percaya dengan tengok taktikal daripada Xabi Alonso, hang boleh tengoklah pasukan Leverkusen ni walaupun dipenuhi dengan play muda, play tua, boleh kata mereka ni bercampur lah kat usia, tapi mereka boleh gel sebagai satu tim. So, mungkin Xabi Alonso dah ada cara-cara untuk jadi manager yang bagus. Tapi kita tak tahu lah macam mana dia nak handle ego-ego besar dekat pasukan Real Madrid. Dekat pasukan Leverkusen, dia tak ada pemain-pemain yang ego. Macam contoh, dia tak ada lah player macam Kylian Mbappe ke apa semua. Tapi bila dia main dekat pasukan Real Madrid nanti, dia akan ada pemain veteran yang nak main dekat First E. Dia akan ada pemain muda yang tak deserve masuk First E tapi nak main First E juga. Dia akan ada star player yang memang akan acah star dekat situ. So, macam mana kita nak tengok Xabi Alonso jaga Real Madrid nanti, aku tak sabar nak tunggu. Ramai kata bila jadi manager pasukan Real Madrid ataupun hang jadi player pasukan Real Madrid, hang jadi senang lah kan. Kira hampir pasukan tu, hang masuk ke dalam pasukan tu, hang menang. Tapi bekas pemain Real Madrid sendiri je bagi tahu betapa pressure yang main dekat pasukan Real Madrid. Sebab tak kira lah hang manager ke, hang pemain ke, setiap perlawanan orang akan expect hang untuk menang. Kalau hang ni player, orang akan expect hang untuk score gol. So, itulah beban kalau jadi manager
manager pasukan Real Madrid ataupun pemain pasukan Real Madrid. Dan aku rasa Xabi Alonso mungkin dalam 2-3 tahun ni, aku rasa dia boleh bina karakter yang macam tu. Sebab kita tahu lah season ni dia memang tapak amat Xabi Alonso. Bayern Munich pun jadi macam adik-adik je bila jumpa Leverkusen. Dan bila Liverpool dan juga pasukan Bayern depa ni terlepas Xabi Alonso, kalau kita tengok Liverpool depa nak cuba dapatkan Ruben Amorim daripada Sporting CP, dan Bayern Munich depa nak dapatkan balik Julian Nagelsmann lepas habis Euro nanti. Kita tengoklah macam mana nanti. Sebab Bayern aku rasa depa lain tak nak coh dah kan. Siapa suruh pecat Nagelsmann hari tu? Tapi yang pecat Nagelsmann itu orang lain. So kita masuk ke topik yang kedua pula, iaitu pembulian dalam bola sepak. Pembulian dalam bola sepak telah pun didedahkan oleh seorang bekas pemain bola sepak yang pernah main dengan pasukan besar macam pasukan Kedah, macam pasukan Perak, iaitu Azmir Yusof. Dalam satu posting dekat Facebook, dia ada ceritakan yang mana dia ni kena bully dengan teammate-teammate dia sendiri. Yang bagi aku sangat-sangat mengecewakan lah kalau kena bully dengan teammate dia sendiri. Antara pembulian dia kena, tiket flight dia kena ronyok-ronyok, lepas tu kena buang dalam tu sampah. Selain daripada tu, ada juga yang dia ni kena sabotaj dekat motor dia, yang mana seorang pemain telah pun tutup saluran dekat karburator motor dia. Lepas tu ada lagi lah macam kena cuci boot dan sebagainya. Dan pemain yang bully dia ni ada juga yang setahun lebih tua daripada dia pun dah acah-acah senior. So itulah yang Azmir Yusof dedahkan dalam satu posting dia dekat Facebook. Dan aku tengok kebanyakan pelih-pelih bola sepak negara ada jugalah mereka buat live dekat TikTok, dan kebanyakan mereka tak setuju dengan kenyataan Azmir ni, dan ada juga yang nak siasat siapa yang buat benda ni sebenar. Sebab yalah bully kita kena siasat lah kan. Tapi yang tu kita tolak tepi lah. Just nak clarify dekat sini, yang bully is normal dalam live lah ni. Aku bukan sokong kepada gejala bully ya, tapi itulah hakikat kehidupan, yang mana fitrah seorang manusia yang dia ni nak merasakan dia ni lagi kuat daripada orang lain. Bukan setakat kalau hang main bola, hang kerja dekat mana-mana tempat sekalipun, gejala bully ni mesti akan ada. Dia nak tengok teruk tak teruk je, sama ada dia bully mental ataupun bully fizikal ataupun bully kedua-duanya. Dan aku juga setuju dengan satu statement daripada Azmir yang dia kata, takkanlah nak tunggu mati baru kita nak stop bully-bully ni. Macam yang jadi dekat college vocational lah itu kan, yang ada student mati kena pukul ramai-ramai. Cuma satu benda negatif lah daripada pendedahan daripada Azmir Yusof ni, yang aku merasakan mungkin mak ayah akan takut untuk hantar anak mereka untuk join akademi bola sepak mana-mana, ataupun senang cerita ada mak ayah tak mau anak-anak mereka jadi pelih bola sepak. Tapi jujur nak abad dekat hampa, mak ayah pun pernah lalui juga masa mereka muda, dan aku rasa kemungkinan mereka pun pernah hadap benda macam ni, iaitu bully. Tapi ada juga yang tak pernah hadap dengan kes pembulian ni. Contoh daripada dia kecil sampai dia besar, dia dibesarkan dengan baik, dan Alhamdulillah dia hidup dalam komuniti yang tak pernah membuli. So bila dia baca kenyataan Azmir yang macam ni, dia akan merasakan macam wish, dalam bola sepak ada bully. Tapi nak bagi tahu hakikat yang sebenar, dalam semua tempat lah ni ada bully. Tapi aku mengharapkanlah pembulian ni dapat dihentikan. Sebab betul Mat kata Azmir, memanglah pembulian ni ramai yang anggap biasa. Yang bully tu dia anggap biasa je. Kadang-kadang dia boleh biasa-biasa je, tapi pembulian tu mungkin akan bagi efek jangka masa panjang dekat orang yang kena bully tu. Hampa rasa macam mana dengan kenyataan Azmir Yusof ni? Bagi aku kenyataan dia ni ada positif dan juga negatif lah. Positif dia dedahkan apa yang jadi dalam dunia bola sepak yang sebenar, dan ni adalah sisi gelap dalam bola sepak yang kita tak boleh nafikan, iaitu pembulian. Dan keburukan dia bagi pendedahan yang sebenar kepada mak ayah yang nak hantar anak-anak main bola sepak. Tapi itulah, kalau hang betul-betul nak jadi pemain bola sepak, hang kena hadaplah segala rintangan yang hang ada. Tak semestinya bully. Macam-macam lagi rintangan yang ada untuk hang jadi seorang atlet bola sepak profesional. Aku doakan siapa-siapa yang tengok video ni, yang dalam usaha mereka nak jadi player bola sepak profesional, aku doakan apa supaya berjaya. Kita masuk ke next topik pula. Next topik adalah surat layang FAM. Tak silap aku, benda ni berlaku pada 31 Mac lepas, sehari sebelum Kongres FAM berlaku. Waktu tu satu surat layang telah pun menjadi viral, yang mana surat layang tu telah tulis beberapa salah laku yang dilakukan oleh FAM. Ni bukan aku tokok tambah, yang ni apa yang aku baca. Saya kata aku fitnah pula. Sebab benda ni jadi viral adalah disebabkan email ni dihantar kepada media, dan pengirim ni menggunakan nama dia sebagai Ultras FAM, dan identiti dia tak dikenali. Dalam surat layang ni, kalau kita tengok balik, kalau kita baca betul-betul, ada 4 poin utama yang dia dedahkan dalam surat ni. Yang pertama adalah penyalahgunaan kuasa oleh Setiausaha Agung FAM. Yang kedua adalah isu gaji yang melibatkan staf-staf dalam FAM. Yang ketiga adalah isu pasukan kebangsaan, dan yang keempat adalah projek pusat latihan. So kita nampak poin utama yang dia telah dedahkan dalam surat layang ni. Nak tambah panas lagi dalam surat ni, pengirim ni juga dia minta SPRM ataupun Suruhanraya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk siasat proses tender yang dijalankan dalam FAM. Ada juga dia dedahkan, dia kata ada juga staf FAM yang kena buang kerja disebabkan tuduhan mencuri,
walaupun tak ada bukti yang kukuh. Mungkin tak sehaluan. Dalam email tu dia ada menyatakan sehinggalah ni dah 12 orang dah berhenti kerja ataupun letakkan jawatan, dan yang paling ketara 5 orang tu adalah daripada staf FAM sendiri. Dan surat layan ni dia bagi satu detail lah. Dia kata situasi jadi bergolak lepas habis Piala Asia dekat Qatar, yang mana bila dia balik dekat Malaysia banyak sangat masalah internal yang berlaku dalam FAM. Waktu training kitman pun tak ada mat. Kitman ni kalau dah tak ada ni main Malaysia tau. Dia bukan main kampung-kampung. Main kampung-kampung tak apa lah juga kan. Hak ni main Malaysia. So menunjukkan pengurusan yang sangat-sangat teruk daripada FAM waktu ni. Ni yang dia cakap bukan aku cakap. Dan ada satu pendedahan yang bagi aku sangat-sangat mengejut lah. Dan kalau benda ni berlaku, aku sangat-sangat kecewa lah. Tapi aku akan benda ni murung je. Iaitu pendedahan surat ni dia mengatakan Ultras Malaya telah pun dibeli oleh FAM. Yang mana beberapa individu daripada Ultras Malaya, mereka ni selalu main dekat FAM. Dan penyampai surat layan ni bagi tahu mereka bukan main nak menyembang pasal bola sepak, tapi mereka main nak bincang pasal bisnes. FAM pun dah keluarkan kenyataan yang mereka kata ni adalah fitnah semata-mata. Dan kita semua pun tak bolehlah percaya bulat dengan surat layan ni adalah disebabkan kita masih lagi tak ada bukti. So sekalipun kalau kita tak dapat surat tu, kalau kita tahu FAM pun kita akan rasa sanksi jugalah ni. Tapi selagi tak ada bukti, kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Dan setakatlah aku rasa penyampai surat layan ni dia bukan setakat kena bagi surat macam tu je, dia kena sediakan bukti juga. So kalau lah dia bagi bukti sekali, FAM memang tak boleh nak kata apa. Tapi bila dia buat surat macam ni saja dengan tak ada bukti, kalau lah tertangkap dia ni, sekalipun benda yang dia cakap ni betul, dia tetap akan disabitkan dengan kesalahan. Sebab ialah tuduhan fitnah yang sangat besar. Bagi aku tak kisah apa sebenarnya siapa yang nak pegang tampuk pemerintahan dalam FAM. Aku just nak tengok pasukan Malaysia berkembang je. Tapi macam kita tengok lah, dah bertahun-tahun pasukan Malaysia hanya berada dekat takut yang lama je. Duduk dekat situ je. Masuk Piala Asia pun bukanlah disebabkan projek pembangunan jangka masa panjang kita. Kalau tengok kita masuk Piala Asia pun adalah disebabkan player-player senior dan juga player-player naturalisasi atau pewarisan. Dan juga Kim Panggon sendiri mainkan peranan. Tapi kita tak ada projek jangka masa panjang tau. Contoh yang macam Indon gunakan, ataupun Thailand, ataupun Vietnam. Mereka masuk Piala Asia dengan rata-rata player mereka adalah player muda. Yang kita nampaklah progres jangka masa panjang mereka macam mana. Tapi pasukan Malaysia pula masuk Piala Asia dengan pemain naturalisasi atau pewarisan yang paling banyak dalam competition. Aku bukanlah nak kata benda tu tak bagus. Tapi yang boleh tengoklah lepas habis Piala Asia, kita macam dah tak ada hala tuju dah dalam bola sepak. Nak pergi ke Piala Dunia ke nak pergi ke Piala Asia pun kita tak tahu. So apa pendapat hampa tentang surat layan untuk FAM ni? Hampa rasa adakah tindakan yang hantar surat tu betul ataupun tak? Sebab aku rasa kalau ada kena tangkap rugi je mat. Sebab dia tak sediakan bukti, dia cakap kosong je. Hampa boleh komen pendapat hampa dekat bawah, okey? Dan video ni aku rasa macam agak panas sikit. Dan kena refresh sekali lagi ya, ni just pendapat peribadi, bukan fitnah kepada mana-mana pihak ataupun kumpulan. Aku just baca apa yang dah jadi saja. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solat. Assalamualaikum. InsyaAllah esok APL review. Kita tunggu semua game jalan dulu. Esok hari Jumaat kita akan buat APL review.